Jadi orang yang nak jadi mufti, dia perlu tahu akibat dan implikasi daripada fatwa-fatwa yang akan diberikan. Apa yang akan berlaku dengan fatwa yang akan diberikan? Adakah akan melarikan orang daripada Islam, ataupun akan membawa kebaikan kepada Islam, ataupun akan membawa kucak-kacir kepada rakyat? Dia mesti tahu, dia mesti fikir sebelum dia membuat keputusan tersebut. Ya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, sampaikan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengatakan, kalau kamu dah buat satu hukum, kamu dah isytihar pada orang lain, maka tiba-tiba kamu kaji lagi, kamu dapati bahawa hukum yang kamu buat itu, fatwa yang kamu buat itu ada silapnya sikit. Bukan silap, maknanya kurang tepatnya, mengikut zaman. Kamu buat hukum tu menjadikan cacat marba. Ketika itu kamu berhak untuk dan digalakkan untuk beri pindaan fatwa. Dan orang ramai pula dah marah, "Loh, itu kata tak boleh, ni kata boleh pula." Jadi ada orang tak reti lagu tu, tuan-tuan. Kita kena reti sikit, sabar sikit, cool down sikit. Siapa-siapa pun. Sini tahu, saya pernah macam ada seorang ulama besar Jordan, namanya Abdul Qadir Abu Faris, Profesor Madya Syekh Abdul Qadir Abu Faris. Dulu dia ni mengatakan pilihan raya itu haram. Dia menghentam ikhwan muslimin masuk pilihan raya. Lepas tu adalah seorang pelajar kita kat sana pun tahulah pemikiran dia. Dia pun kutuklah ulama ni, dia kata apa tak pandai dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba tahun 2004, 2023 je lepas pilihan raya lagi. Tapi kali ni dia bukan kata haram, dia bukan kata haram saja, dia kata harus, dan dia masuk dia calon lah. Dia masuk pula dia calon. Maka tiba-tiba pelajar tu dah habis belajar, dia dah balik Malaysia, tu dia datang balik buat umrah, dia singgah. Dia pun cerita, saya sebutlah semalam saya dengar kuliah Dr. Khalid Farid, dia kata gini-gini. Dr. Khalid Farid, tak boleh pakai lah tu. Dulu dia kata tak boleh, kali boleh. Apa dah marah pula? Dia kata dulu tak boleh, kali ni boleh. Sebab dia melihat kepada keperluan, dia melihat kepada maslahah yang lebih besar daripada masalah yang lebih besar untuk didapati daripada mafsadah. Sebab tu dia ubah fatwa dia. Jangan marah pula dia, kan? Itulah dia, tuan-tuan, problemnya. Kita melihat kadang-kadang macam Rasulullah sendiri. Rasulullah pun berfatwa, kan? Rasulullah datang satu tempat, Rasulullah kata, kenapa tuk pokok ni? Tak payahlah tuk ini. Sahabat pun tak buat, dia tak buat, tak ada hasil. Tak ada hasil, ya Rasulullah. Kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maknanya pun Nabi pindah lah maknanya. Kan boleh. Jangan rasa malu. Jadi sekarang ni bila mana masyarakat menganggap kita berubah fatwa itu buruk, maka akan menyebabkan orang yang telah, ustaz yang telah tersilap buat fatwa, berasa malu nak menarik balik. Hasilnya siapa yang salah? Siapa yang susah? Kita dan keluarga kita. Oleh kerana itu kita kena faham bahawa fatwa memang kadang-kadang boleh berubah, kerana ada fatwa yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Yang tak boleh berubah sikit saja, tuan-tuan, yang dinamakan tawabit. Itu kena mengaji fiqhul nusus berfaham. Ada yang mutaghayyirah, itu yang boleh berubah. Yang tawabit tidak boleh berubah. Tawabit itu juga dinamakan muhkamat ataupun qat'iyyah. Yang ini namanya zanniyah ataupun mutaghayyirah. Itu nak kena faham satu lah. Susah saya nak terang. Orang duk mengaji sampai 4 tahun, takkan saya terang dalam 10 minit. Orang duk mengaji sampai ke master pun tak faham lagi, kan? Takkan kita nak bagi dalam masa 2 jam je. Bukanlah sebegitu mudah. Walaupun guru sehebat lagu mana pun, dia pun susah juga nak terangkan benda yang belajar dalam masa 2 tahun, nak beritahu dalam masa 20 minit pun susah. Ya. Baik, jadi sekarang itu adalah pertimbangan antara maslahah dan mafsadah. Mukadimah dia nak kena buat satu standard piawaian, macam mana cara nak kenal pasti ini masalah, ini mafsadah. Saya dah beritahu cara ni. Baik, sekarang ni apa dia dalil bahawa Allah suruh kita buat penilaian, pertimbangan masalah dan mafsadah? Dalil dia iaitulah dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu wahai Rasul tentang arak dan judi. Katakan pada mereka, sebenarnya terdapat dosa besar dan terdapat juga manfaat pada itu. Tetapi dosa kedua-duanya itu lebih besar. Ithmuhuma akbar, lebih besar daripada kebaikan yang mungkin diperolehi. Para ulama tafsir membincangkan apakah dia manfaat daripada arak dan judi. Maka mereka antara pandangan-pandangan mereka, yang pertama, manfaatnya adalah dari sudut ekonomi. Ya, manfaatnya dari sudut ekonomi yang pertama.
Yang kedua, mereka kata manfaatnya ada daripada dari sudut ekonomi. Apa dia? Dari sudut maknanya adanya perjalanan duit, jual beli kan. Itu maknanya ada tu. Atau ada orang boleh dapat untung sikit, banyak sikit. Kemudian arak pula, ada orang boleh hilang sikit masalah dia, betul tak? Baru-baru ni saya buat satu program satu tempat, ada seorang tengah-tengah makan, dia cerita. Dia naik kereta dia, tiba-tiba dekat depan tu ada satu lori pickup. Lori pickup tu orang India bawa. Orang India ni minum toddy katnya. So kereta dia gini ada, lori dia. Sekejap bawah kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri, kejap kanan, kejap kiri. Tiba-tiba dia belok je selekor, dia pun masuk lorong, bam, langgar dengan kereta depan tu. Kesian orang depan tu, kerana dia tak mabuk, tapi orang mabuk duduk langgar dia. Lepas tu yang kawan cerita tadi, saya pun terus tinggalkan dah Ustaz. Saya kata awak ni tak betul sikit katanya. Kenapa Ustaz? Saya tengok je. Patutnya awak awal-awal lagi, awak ni kena horn orang India tu, suruh dia berhenti, tidur dulu. Ini kerana awak duk tengok suka senyum tergelak-gelak, tengok lori tu kiri kanan, menyebabkan ada orang mati lepas tu, nampak? Cuba keluarga kita yang kat sebelah sana tu, macam senyap dia tuan-tuan, dia ingatkan nak buat cerawak lepas saya pukul sekali boleh tahu. Betul lah tuan-tuan, kita kena mencegah dia sebelum dia terjadi kan? Macam ada seorang kawan saya juga, bukan kawan saya lah, ada seorang, dua orang, ada 5 orang pelajar di Jordan satu hari tu. Dia buat serbuan di satu rumah. Katanya ada budak perempuan dan budak lelaki khaluan. Lepas tu kita panggil, macam cara kamu buat? Saya follow dia, saya nampak dia masuk rumah, saya biar rumah tengok. Lepas tu saya rasa dia dah masuk dalam 15 minit, rasa tengah-tengah buat projek lagu-lagu. Lepas tu kita serbu tadi Ustaz. Dapat masalah kamu kata. Kenapa salah? Bagus lah saya dapat tangkap. Kamu patutnya jangan lagi masuk di rumah. Mungkin kamu bayi datang. Itu kamu buat, kamu sengaja nak track dia tu namanya. Patutnya kena halang sebelum dia buat benda tu. Ini dia buat memang sengaja nak kira kawan tu lah tu. Jadi itu tak jadi kan tuan. Kita kena halang sebelum berlaku. Itu aulawiyat dia. Betul tak? Jadi tuan-tuan, itulah dia kata perkaranya. Kita nak sebutkan, iaitulah pada arak dan judi itu ada keburukan dan ada kebaikannya, dan keburukannya lebih besar dan lebih jauh. Sebab keburukan ni bukan di dunia saja, tapi juga di akhirat, yang melibatkan nyawa, melibatkan agama, melibatkan nyawa orang dan sebagainya.